Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya masih lagi berkisar dengan PRN Melaka. Dan kita tahu bahawa senarai calon telah pun diumumkan. Dan kita tahu parti yang paling awal mengumumkan calon mereka bertanding di kawasan mana adalah DAP. Dan di sini kita lihat bahawa yang selama ini parti yang ada dalam kerajaan, terutamanya parti UMNO, PAS dan Bersatu, yang mana mereka katakan nak mendirikan kerajaan Melayu Islam, dan PRN Melaka sebelum terjadinya juga kita dengar pemimpin UMNO mengatakan bahawa tidak nak menyerahkan seinci pun tanah kepada DAP. Dan apa yang kita lihat hari ini, apabila senarai calon ini telah pun dikeluarkan, maka kita lihat DAP bertanding di kawasan yang mana tidak ada pun pemimpin UMNO, pemimpin PAS, pemimpin Bersatu berani untuk mencabar pemimpin daripada DAP bertanding. Ini yang saya lihat bahawa mereka ini hanya berkokok dan tidak melaksanakan. Begitu juga seolah-olah kita boleh lihat tidak ada telur pun. Hanya cakap di belakang, tetapi hakikatnya mereka berebut undi daripada kaum majoriti, yaitu Melayu. Ini saja kebolehan mereka untuk menipu rakyat yang selama ini didendangkan. Apabila saya kata seperti ini, maka mereka akan kata kenapa DAP tak letak calon di kawasan Melayu dan lawan pemimpin Melayu. Ini adalah yang salah kerana kita tahu yang mencabar DAP, yang selama ini mengkritik DAP adalah pemimpin UMNO, pemimpin PAS, pemimpin Bersatu. Karena itulah mereka mendirikan kerajaan Melayu Islam yang hanya menipu rakyat, terutamanya daripada kaum majoriti seperti Melayu, supaya menyokong mereka. Ini sahaja. Jelas di sini yang mereka hantar untuk bertanding melawan DAP adalah MIC, MCA Gerakan. Mana ada mereka ini berani turun bertanding di kawasan DAP? Pembohong semua. Jadi tidak payah nak bercerita tentang bahawa DAP ini parti yang resis, parti pekauman. Selama ini kamu orang yang tidak berani melawan DAP. Jadi jangan bercakap banyak. Di sinilah yang saya lihat bahawa pembohongan berlaku. Pemimpin-pemimpin utama UMNO sendiri pun jelas kita lihat tidak berani mencabar di mana kawasan DAP. Kita lihat pemimpin DAP. Kalau kita lihat Lim Kit Siang bertanding di Johor, Iskandar Putri melawan bekas Menteri Besar Johor, Lilek je menang. Inilah seorang pemimpin berani bertanding di mana-mana. Kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi bertanding di Port Dickson, boleh menang majoriti banyak. Pemimpin UMNO ada berani ke? Najib hanya duduk di pekan je bertanding. Datuk Seri Zahid Hamidi hanya berani bertanding di kawasan dia. Siapa lagi pemimpin UMNO yang hebat? Pemimpin PAS sama juga, hanya bertanding di kawasan dia, di sebelah Kelantan, di sebelah Terengganu. Inilah pembohongan kamu orang. Kita tengok pemimpin Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, mana berani keluar daripada paguh? Kalau berani keluar ke kawasan lain, barulah anak jantan. Saya kritik ini kerana ini adalah hakikat yang kita lihat di Malaysia ni. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang berani, yang mana mereka berani keluar dan bertanding di tempat lain. Dan mereka berani dengan cabaran. Bukan seperti pemimpin kamu, orang yang mana melaungkan isu-isu perkauman, isu-isu agama untuk membentuk kerajaan demi kepentingan pribadi. Jadi tidak perlu nak membohongi rakyat. Ini yang kita rakyat lihat hari ini, yang selama ini berpuluh tahun kita ditipu dengan media sosial yang ada hari ini. Maka kita boleh meluahkan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, supaya pemimpin-pemimpin ini sedar, jangan asyik menipu rakyat. Saya percaya kalau inilah ideologi ataupun inilah cara politik yang ditanam oleh parti PAS, parti UMNO, parti Bersatu dalam pilihan-pilihan raya yang akan datang, saya percaya mereka akan lingkup. Dan kita tengok PAS hari ini apabila bersama dengan PN, MN mereka telah pun dimusnahkan. Kenapa dia nak bersama dengan MN? Kerana mereka terhutang budi dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan PAS ini hendak bersama dengan MN kerana mereka mendapat kursi. Kalau bersama dengan UMNO, mereka akan bertembung dengan UMNO. UMNO tidak nak memberi raluan. Kalau ada kursi yang UMNO rasa mereka boleh menang dan UMNO rasa mereka lebih layak di situ, maka mereka akan bertelagah sesama sendiri. Ini adalah sikap daripada
parti-parti mereka ini, yang mana semua mereka ini tamak dan rakus dengan jawatan dan kuasa. Ini sebenarnya. Apabila contohnya parti UMNO boleh meletak orang mereka dan mereka menang, maka mereka-mereka yang tidak dapat menjadi calon akan mendapat habuan daripada jawatan apabila seorang daripada mereka telah pun berjaya dan mereka boleh membentuk kerajaan. Itulah yang kita selalu lihat apabila kita tengok daripada atas sampai ke akar umbi boleh kaya raya. Jadi ini adalah bentuk politik negara kita ini yang perlu kita ubah. Kenapa mereka takut dengan DAP? Kerana mereka tidak akan boleh cari makan. Apabila DAP boleh ada dalam kerajaan, maka ada check and balance. Mereka tidak mau dengan rasuah-rasuah dan penyelewengan yang begitu berleluasa dalam kerajaan. Maka ketelusan ini yang mereka takut. Jadi kita orang ni, terutamanya Bumi Putra ni, tidak boleh cari makan. Mereka akan memfitnah sedaya upaya. Kerana kita tahu fitnah ini lebih hebat dan sanggup membunuh orang ataupun sanggup memenjarakan orang seperti mana yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin pembangkang. Daripada zaman Tun Dr. Mahathir kita tengok berapa ramai yang disumbat kerana tidak pun kita lihat mereka lakukan kesalahan. Tetapi pemimpin mereka yang mencuri merompak harta negara boleh naik pangkat, boleh dapat Tan Sri, boleh Datuk Sri. Ini yang berlaku. Jadi perkara ini perlu dirubah daripada negeri bawa ke pusat. Jadi di Melaka ini rakyat kena ubah dan memilih pemimpin yang kita lihat memang bekerja untuk rakyat, yang mana juga memberi yang terbaik untuk negeri Melaka. Jadi kita jangan lihat kepada parti yang ada seperti PAS, UMNO dan Bersatu ni, yang mana mereka ini berebut jawatan, berebut kuasa, bukan untuk membangunkan negeri, bukan untuk membangunkan negara. Sebab itu hutang negara kita ini bertambah banyak. Kerana pemimpin-pemimpin yang tidak ada integriti, tidak ada kualiti, dan mereka ini berjaya ada di tampuk pemerintahan dan tidak memberi faedah kepada kita rakyat. Kita sudah kehilangan begitu panjang waktu kerana terpaksa berdepan dengan pemimpin-pemimpin yang rakus, yang rasuah, yang gila kuasa, yang merompak harta negara, masih ada dalam kerajaan. Begitu juga pentadbiran negara. Jadi ini yang kita perlu ubah hari ini supaya generasi kita akan datang tidak terbeban dengan masalah hutang yang banyak serta nak dibayar oleh kita rakyat. Hari ini kita rakyat membayar hutang yang mana dibuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang bayar kita rakyat. Tetapi dalam waktu yang sama, kerajaan kita hari ini masih juga dirompak oleh mereka dengan agihan-agihan bajet yang dibentangkan kepada kementerian-kementerian yang ada, tender-tender projek yang begitu tinggi dan yang begitu memboros sekali. Ini akan membebankan kita rakyat di kemudian hari, di tahun-tahun mendatang. Jadi itu yang kita lihat. So, itulah yang saya nak perkatakan berkenaan dengan isu PRN Melaka ini, yang mana pembohongan mereka yang selama ini meratip DAP, tetapi hakikatnya mereka tidak berani pun bertanding di kawasan DAP bertanding. Mereka hantar calon lain. Jadi tidak perlu pemimpin UMNO, pemimpin PAS bersuara tentang DAP lagi selepas ini kerana kamu orang pengecut. Kalau kamu orang berani turun bertanding, terutamanya siapa pemimpin utama yang membentuk ataupun yang menjadi ketua kamu, patutnya lawanlah DAP Melaka tu. Yang bersuara, yang tak nak bagi seinci tanah pun dekat Melaka tu kepada DAP. Patutnya dia bertanding di kawasan DAP. Jadi itulah pencerahan saya untuk kali ini supaya rakyat Melaka sedar akan permainan politik mereka ini, berebut jawatan sama mereka. Itu yang Datuk Seri Anwar kata tadi. Tak ada balak, tak ada benda lain, tak ada projek, tak ada saham, pasir pun habis nak dijual. Itulah yang saya boleh perkatakan. So sekian, terima kasih, thank you.